mengesakan. Dan nama ilmu tauhid tu dah memperjelaskan pada kita apa tujuan ilmu ini. Tujuan utamanya tak bukan dah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik. Dan untuk ta'rifan ilmu tauhid di sisi ulama tauhid, ulama kalam ialah ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaid ad-diniyah muktasabun min adillati al-yaqiniyah. Satu ilmu yang dengannya seseorang dapat menetapkan akidah-akidah agama yang diperolehi daripada dalil-dalil yang meyakinkan. 3 poin yang disebutkan di sini. Pertama, ianya bila sebut tauhid berkaitan dengan akidah. Dengan makna ia bukan berkaitan dengan hukum hakam mukallaf. Bukan berkaitan dengan kena buat apa. Bukan berkaitan dengan bila ada harta, wajib keluarkan apa. Bukan. Yang berkaitan dengan kepercayaan, akidah. Itu satu. Yang kedua, akidah-akidah ini ada sandarannya. Mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Nah, jadi apa-apa penyataan di dalam ilmu tauhid ini, sebab tu para ulama akan sertakan dengan dalil. Dia tak ada main ijtihad tanpa sandaran. Tak ada. Kan? Bahkan dalilnya tu mesti dalil nas yang sahih lah. Al-Quran, hadisnya hadis sahih. Dia berbeza dengan bab ibadah sebagai contoh. Dalam bab ibadah, dalilnya ada sebahagian perbahasan ataupun situasi, ruangnya lebih longgar dan lebih luas dalam pengamalan. Tapi dalam akidah dah, dia mesti dalilnya dalil qat'i. Iaitu Al-Quran dan juga hadis. Hadis pula hadis yang sahih. Asasnya begitu. Baik. Yang ketiga, dalil tersebut ialah dalil yang meyakinkan. Bukan dalil yang samar. Dalil yang ada keraguan. Kalau nak kira, semua orang bercakap, semua orang akan sandar kepada Al-Quran hari ini sebagai contoh. Bila bercakap sebuah ayat Quran. Bila bercakap sebuah hadis, betul lah, Alhamdulillah. Kan? Tetapi apakah benar dalil itu huraiannya seperti yang disebut? Apakah benar ayat Al-Quran murad ataupun kefahaman daripada ayat Qurannya seperti mana si penyampai sebutkan. Jadi ada usulnya, kan, ada kaedahnya bagaimana nak memahami konteks hadis ataupun ayat Al-Quran yang disebut. Ala kulli hal, dalam pentarifan ilmu akidah ini dia menekankan 3 perkara. Iaitu tentang akidah, perkara yang diyakini, bukan perkara yang dilakukan, iaitu perkara yang diyakini. Yang kedua, perkara yang diyakini tersebut ada sandaran dalilnya. Yang ketiga, dalil tersebut dalil yang meyakinkan, al-yaqiniyah. Dia tak boleh zanni, tak boleh. Kita tahu dalam istilah-istilahnya ada zanni, ada al-yaqini. Dalam bab tauhid dia mesti yakin. Sandaran tersebut. Baik. Itu yang pertama tentang ta'rif. Jadi bila dalam ta'rif ni sebenarnya dah memagarkan kepada kita pengetahuan atau maklumat yang akan diperbahaskan. Yang kedua, maudhu' ataupun objek perbahasan. Kan? Yang kedua, jadi yang mungkin ada alat tulis, kan, elektronik ke ataupun pen, pensel tu bolehlah tuliskan. Yang kedua ialah maudhu'. Maudhu' ni maksudnya objek perbahasan lah, perkara apa yang diperbahaskan. Maka perkara diperbahaskan secara asasnya 3 perkara dalam bab tauhid, iaitu uluhiyah, nabawiyah dan juga sam'iyah. 3 perkara. Ada 3 perkara. Uluhiyah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nabawiyah berkaitan dengan kenabian tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, sam'iyah. Sam'iyah ni ialah perkara daripada perkataan sami'a, mendengar, yakni perkara yang sampai kepada kita tapi benda tu tak berlaku pun lagi. Tapi kita wajib yakin ianya ianya perkhabaran tersebut benar. Kan? Antaranya tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang mahsyar, mizan, hisab, sirat, syurga, neraka. Jadi semua tu mana ada kita tengok. Tentang kiamat berlaku pun tak lagi. Tapi wajib yakin tak? Wajib. Keimanan kita. Kan? Dalam keimanan dia sebut. Maka ia dalam perbahasan sam'iyah. Jadi objek perbahasannya 3 perkara.
uluhiyah, nabawiyah dan juga sam'iyah. Baik, yang ketiga daripada 10 perkara yang kita sebut pengenalan ilmu ini, thamarah, hasil. Apa faedah belajar ilmu tauhid? Kan? Faedahnya ialah thamarah lah, istilah thamarah, hasil. Hasil belajar ilmu tauhid disebut mengetahui atau mengenali Allah Ta'ala dengan dalil. Dapat kenal Allah dengan dalil. Sebab kalau tanpa dalil, tak ada sandaran. Tuhan yang dia dakwa dia kenal tu, itu ialah benar-benar Tuhan yang hak. Kalau hari ini sebagai contoh, semua orang mengaku dia kenal Tuhan. Sama ada sesama Muslim ataupun kaum kufar sendiri. Mereka masing-masing ada sembahan masing-masing. Dan mereka mendakwa sembahan mereka itulah yang hak. Jadi faedah daripada ilmu tauhid ni, kita dapat mengenali Tuhan kita dengan dalil-dalil yang benar. Maknanya apa? Keimanan kita kepada Allah Ta'ala semakin kukuh lah, semakin solid. Lagi banyak tahu, lagi banyak kita kenal Tuhan. Ada orang mungkin dia kata tak naklah belajar ilmu tauhid ataupun kurang berminat dengan ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab pening, dia kata. Soalannya, betul ke ilmu tauhid pening ke kamu yang pening? Ilmu tu tak pening, kita yang pening. Jadi kita kena centerkan, kena uruskan pemikiran kita untuk menerima ilmu yang benar tu. Mana ada ilmu? Yelah, bila sebut ilmu, nak kena gunakan fikiran kan. Adik-adik, anak-anak yang belajar ilmu tentulah lebih tahu kan, ilmu-ilmu yang belajar semua. Kan, mana dia mudah-mudah gitu je. Kan? Kan, asas-asas ilmu matematik pun nak kena hafal sifir. Kan? Jadi sebenarnya dia bukan pening, sebenarnya tak terbiasa. Kan? Allah bisa, tegal biasa. Kan? Serupalah juga zaman sebagai contoh. Zaman daripada zaman analog ke zaman digital. Kalau macam adik-adik anak-anak ni mungkin dah membesar tu dah zaman digital kan. Macam sayanya lahirnya akhir 80-an kan. Jadi membesar tu dalam 90-an. Jadi sempat zaman kecil, kanak-kanak dan remaja tu zaman peralihan daripada analog ke digital. Kan? Jadi zaman analog pun sempat, zaman digital, permulaan digital pun sempat. Jadi ketika tu, ramailah generasi atau golongan yang tak nak guna digital ni. Kan? Sebagai contoh handphone, smartphone ni. Zaman 2010 tu, kan? 2000 apa WhatsApp baru ada. Kan? 2012 macam tu. Zaman 2010 tu, smartphone ni boleh digunakan. Tapi ramai je yang tak nak pakai. Susah lah. Tak nak lah. Macam guna komputer. Sampai tu. Kan? Handphone, hot tekan-tekan butang tu lebih memudahkan. Ketika tu. Nak berubah pada smartphone ni, tak nak lah sebab susah. Kan? Dia kata handphone smartphone ni susah lah nak guna. Kan? Bukan susah nak guna kan. Orang tu dia malas nak belajar cara guna itu je. Buktinya hari ni, yang generasi yang tak nak guna tu, kadang-kadang dia dapat handphone, smartphone ni, kan? Dia pula lagi banyak tengoknya. Kan? Atuk pula lagi banyak tengok daripada cucu dia. Kadang abah pula tengok. Malam-malam. Kan? Dah lah. Sound tak tutup. Perlahan je. Kan? Buat kuat-kuat. Habis rumah dengar. Bi'ala kulli hal, dan tentang ilmu tauhid macam kita sebutkan, kadang-kadang kita tak kenal dia. Kan? Menyebabkan kita lari daripada dia. Tak, jangan. Ilmu ni sifatnya kita datang kepada dia. Bukan dia datang kat kita. Kita kena cari dia. Baik. Jadi tahniah pada yang hadir pada pagi ini yang menyiapkan diri untuk menerima ilmu. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, keutamaan. Keutamaan ilmu ni berbanding ilmu-ilmu yang lain, apa keutamaannya? Paling utama. Sebab Nabi sebut awwaluddini ma'rifatullah. Kan? Perkara pertama dalam agama ialah mengenal Allah SWT. Dalam kitab Safatul Zubat ada menyebut awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani.
Perkara pertama yang wajib ke atas seorang insan ialah mengenali Allah Ta'ala dengan yakin. Dengan yakin tu keyword dia tu. Kan? Kenal Allah Ta'ala dengan yakin. Tak. Jadi macam mana nak kenal dengan yakin? Wasilahnya ilmu. Wasilahnya. Sebab tu berulang kali disebut daripada tadi dengan dalil. Kan? Maksud dengan ilmu. Baik. Jangan kuliah ringkasnya. Keutamaan dia paling utama. Kerana tanpa ilmu kalau ilmu tauhid ni hancur ataupun tak tidak dipelajari dengan baik, tak, dia macam dominos lah. Dominos pula. Dominos pizza ya. Permainan domino tu. Kan? Jatuh satu, habis semua. Tak. Jadi tauhid ni dah asas kepada segala ilmu kita. Tak. Kita pun tahu kan, sebagai contoh orang kafir. Dia hebat macam mana pun, dia tolong orang macam mana pun. Nah, tapi akidah dia tak ada, sia-sia lah. Kan? Sebagai contoh NGO, Masya Allah. Kadang-kadang orang bukan Islam, dia menolong orang tu, dia lebih hebat lagi. Kan? Ingat lagi waktu peristiwa tsunami dulunya. Kan? Tahun 2004 tu lahir ke belum? Kan? Waktu tu yang NGO yang awal membantu tu kan adalah NGO orang bukan Islam, antara yang awal. Kan orang Islam pun adalah juga, tapi maksudnya orang bukan Islam pun antara yang terawal membantu. Hebat dia bantu. Masya Allah. Tapi segala bantuan tu tak jadi pahala lah sebab apa? Akidah tak ada. Jadi itulah keutamaan ilmu tauhidnya. Dah. Berbanding ilmu lain kerana asas bagi segala ilmu. Baik, yang kelima disebut sebagai nisbah lah, sandaran. Sandaran ilmu tauhid ni ialah asas ilmu agama kita sebutkan tadi kepada Allah SWT. Yang keenam, penyusun ilmu tauhid. Ini pun perkara penting juga kita ketahui. Ilmu tauhid ni, disiplin ilmu tauhid ni terbentuk. Disiplin ilmu tu maksudnya ada kitabnya, ada peringkatnya, peringkat asal, peringkat pertengahan, peringkat sekian-sekian. Kan? Awal terbentuk disiplin ilmu tauhid secara mudawanah ni ialah zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Kan? Yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dianya tu tabi'in. Kan? Imam Abu Hasan Asy'ari lepas zaman Imam Syafi'i lagi. Tapi taklah bermakna sebelum zaman Imam Abu Hasan Asy'ari ilmu tauhidnya tak ada. Kan? Bukan. Dia samalah juga macam contohnya ilmu perubatan. Kan? Ilmu perubatan hari ni memanglah kalau dilihat disiplin ilmunya ada permulaannya tak? Pelajaran bagaimana secara tertulisnya, secara disiplinnya berlaku. Tapi apakah sebelum tertulis ilmu perubatan tu dalam buku-buku, makhtutat, manuskrip, sebelumnya tu tak wujud perubatan. Berlaku je, cuma tak ditulis. Begitulah. Macam tu juga ilmu bahasa, ilmu lurah sebagai contoh kalau ada bahasa Arab, ilmu nahu. Ilmu nahu ditulis secara disiplin ilmu nahu, kita tahu zaman tabi'in. Kan? Perintah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ilmu nahu. Apakah sebelum ditulis oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, sebelumnya tak ada ilmu nahu? Ada je, cuma tak ditulis. Kan? Jadi begitulah. Sejak zaman Rasulullah SAW, sejak wahyu diturunkan, secara praktikalnya, realitinya, hakikatnya, memang ilmu tauhid itu telah wujud dan telah dipraktikkan. Cuma penyusunan disiplin ilmu tauhid yang sahih, yang benar, bermula zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu. Dan saya rasanya itulah yang kita nak sampaikan bila sebut siapa pengasas ilmu tauhid. Kan? Baik.